弟兄姐妹，早安，大家好。 Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. 我们要安静在神的面前，崇拜开始。 Kita persiapkan diri, kita akan memulai persekutuan KUI hari ini. 我们要唱家领颂， Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Jia Ling Song. yang depan我们不丢了，前面的气声是气声。 Bagian depan. Memuji Tuhan dengan satu lagu nomor 3. Ku punya teman karib. Nomor 3. Mari kita sehati masuk dalam doa. 天父， Ya Tuhan, 我们满心感谢赞美你， kami puji dan bersyukur 因为仅仅你还给我们有健康的身体，
Tuhan telah memberikan kami badan yang sehat, 有机会给我们能够来听你的话， memberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, 能够用诗歌来歌颂你， dan dapat memuji Allah. 主啊， Ya Tuhan, 你给我们的恩典实在太多了， Engkau memberikan kami anugerah yang cukup. 谢谢你。 Terima kasih. 我们祷告乃是奉主的名求，阿门。 Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 我们唱一首歌，预备心来听神的话。第18首，轻轻听。 Kami mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kami memuji dengan satu lagu 第18。 nomor 18. Cing cing ting. Cing cing ting, 我要轻轻听，我要侧听主声音。轻轻听，我要轻轻听，我的路人认得我声音。他是那路真生命的主宰，我一生只听随主声音。他是那路真生命的主宰，他的羊认得他声音。Tetap ayat yang pertama. Cing cing ting, 我要轻轻听，我要侧听主声音。轻轻听，我要轻轻听，我的路人认得我声音。他是那无真生命的主宰，我一生只听随主声音。他是那无真生命的主宰，他的羊认得他声音。行，西发传道， Ya, dipersilakan Evangelis Sifra berkhotbah. 有谢平传道翻译。 Selamat pagi. Pagi. Chào An. Đi Homa. Cek Jayo. 加油！ Mari kita berdoa. Semangat ya teman-teman. Tuhan, Engkau gembala kami yang baik, memberi kepada kami hati belajar mengerti akan perkataan-Mu di dalam firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memberi hati kami bisa menerima firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami dan Gembala kami yang baik. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita membaca Yunus. 我们来看约拿书 Yunus pasal 1. 第一章，约拿书第一章，约拿书第一章。 Yunus saya pakai bahasa Indonesia ya. Yunus 1 sampai 5. 第一节到第五节用英语来读。 Yunus jadi di tengah-tengahnya.
agak belakang. 越南书 Kita baca pertanggapan ya. Yunus 1, 1-6 yang bahasa 到第 Indonesia 五 ya. 节用印尼语来读。 Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. 你起来往尼尼微大城去，将其中的居民赶跑，因为他们的恶达到我面前。 Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. 第二天，海风大风，海风狂风大作，甚至船几乎不坏。 Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. 到了沉睡的人，这样的人起来，或者 Saya melanjutkan ayat 11, 12, dan 15, 16. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami? Kami lagi. Sedang laut semakin menggelora, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu dicampakkan ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang yang menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasab. Pasal 4 dilanjutkan sama. 我们看约拿书第4章1到5节，这是约拿大大不悦，且甚发怒，就祷告耶和华说：“耶和华啊，你在本国的时候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我继续的逃往他施去。耶和华呀，现在求你取我的命吧，因为我死了比活着还好。”耶和华说：“你这样发怒，合乎理吗？”第5节，于是约拿出城，坐在城的东边，在那里为自己看了一座棚，坐在棚的荫下，要看看那城究竟如何。耶和华神安排一颗的匹马，使其发声高过约拿，因而揭盖他的头，救他脱离苦楚。约拿因这颗的匹马大大的喜悦。次日黎明，神却安排了一条虫子咬着这匹马，以致枯槁。日头出来的时候，神安排炎热的东风，日头泡晒约拿的头，使他发昏，他就自己其实说：“我死了比合作更早。”神对约拿说：“你因这颗匹马发怒合乎吗？”他说：“我发怒以至于死，都合乎理。”耶和华说：“
这匹马不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你赏取爱惜。何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有12万多人，并有许多的牲畜，我且不受而不爱惜呢Kepada kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. 我们读了神的话语而行神的话语的人有福了。哈利路亚！ Opa Oma yang dikasih Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. 弟兄姐妹，神所爱的弟兄姐妹们， Hari ini kita merenungkan tentang kerendahan hati. 今天我们来写谦卑的心， Kerendahan hati atau merunduk ya, 就是低头的意思呀。 adalah bukan semata suatu sifat, 不是我们的一个态度， tetapi juga hasil suatu yang dihasilkan karena dia disiplin melakukannya. 是我们一直有纪律的去做的。 Jadi kerendahan hati sebenarnya merupakan satu keinginan yang terus diperjuangkan. 我们要谦卑，要一直的去行。 Orang yang rendah hati bukan orang rendah diri. 谦卑的人不是自卑的人。 Orang rendah diri itu minder ya. 如果是自卑的人，就好像他好像自己没有用了。 Nah, meyung. Jadi ketika dia orang yang rendah hati sebenarnya timbul dari posisi diri 这个自卑的人，就好像他自己， yang punya kematangan batin, 他的内心的态度， yang mampu menolong memperhatikan orang lain menjadi sejahtera. 谦卑的人是内心成熟，而且关心别人的人， Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata dan konkret menjadi teladan. 而且能够成为有榜样的人。 Jadi rendah hati itu bukan asal-asalan ya. 意思说，谦卑不是随便的。 Ketika kita membaca dari kitab Yunus, dia orang rendah hati bukan? 我们看约拿是不是谦卑的人？ Bagaimana Pak Simon? Rendah hati Yunus? Ya. Bagaimana Pak Heri? Yunus yang kita baca tadi rendah hati? Rendah hati. Ibu Yunita? Hah? Tidak. Tidak. Ibu Nico? Keras hati. Apa yang keras dari Yunus, Ibu? Ya, dia nggak mau menjalankan yang apa Tuhan perintahkan. Ya. Bandel ya. Ya, telinganya nggak mau denger ya. Jadi Yunus ini orang yang menolak perintah Tuhan. 约拿他是不遵从机械神的命令的一个人，神的仆人。 Dia tidak mau denger apa yang Tuhan mau. 他不要听神所说的话。 Seharusnya kemana sih Yunus? 应该我们看约拿要神派他去 Ke 哪？ Niniwe. 去尼尼微，对吗？ Tetapi dia pergi naik kapal kemana? Ke Tarsis. Jadi itu jauh dikatakan, menjauhi apa yang disuruh Tuhan. 他离开很远，神叫他去的地方。 Apa alasannya? Pasti namanya Yunus ini bukan orang bodoh ya, dia orang pinter. Alasannya apa kira-kira? 他的理由是什么？他不听神的命令。 Sebenarnya orang Niniwe ini orang yang memang jahat. 我们知道尼尼微的城的人是 Dia punya, kalau dia punya musuh, dia menang, orang itu dikulitin, terus ditempel di tembok supaya orang takut. 那他如果杀了人，他的仇人他杀了，就把他挂在墙上， Dan juga ditusuk seperti sate. 就吃他，好像我们吃沙贝一样吃他。 Jadi dalam hati Yunus tuh rasanya apa ya? Orang kok kejam kayak gitu. Itu perlu diapain? 那约拿认为尼尼微城的人 Kalau orang 非常 jahat 残 kayak 忍， gini mau diapain Pak Heri? di沙贝。 Jadi
si Yunus ini juga orangnya bokambuan, lebih baik balas dendam saja. Dihukum Tuhan sampai dia juga mati, jangan ada orang ini. 呀，其实约拿的意思，这样残忍的尼尼微城的人，全部给他处死刑，意思说处罚他们可以。 Jadi Yunus lebih baik pergi, ngapain aku beritain baik-baik supaya dia bertobat, kok enak banget. Mendingan dihukum aja. 他就是不听神的命令，像这样的人，残忍的人，为什么要救他们？ Tak perlu dia bertobat, tak perlu dia jadi orang baik. 他不是要成为好人，不必悔改， Dia seorang pendendam. 他是一个记恨的人。 Jadi orang rendah hati dia jauh ya. 如果是谦卑的人不同， Tetapi Tuhan tuh punya hati dengan orang Niniwe. 但是神对尼尼微的人是 Di pasal 4 tadi ada berapa orang Niniwe? 我们看尼尼微人的心是怎样的？ Di ayat paling terakhir di Niniwe ada berapa orang? 我们看最后尼尼微城有多少个人？ 120.000 orang dibanding dengan dia cuma satu pohon, dia marah-marah. 这么多的尼尼微城的人，他只有一个人比较， Jadi dia orang yang merasa dirinya benar. 他认为他是对的， Kalau dia punya keinginan dituruti maunya. 他想要做什么，他希望别人也跟着他， Dia tidak mau dengar termasuk Tuhan yang ngomong. 他不要听连神的话，他都不要听。 Sehingga tidak heran ketika dia sudah dimakan, kalau kita baca pasal 2, dia sudah dimakan apa? 所以不奇怪他被什么东西吃了， Ikan gede. 他被大鱼吞吃了， Mulutnya masuk dia punya badannya. 吞吃了。 Dia berdoa, Tuhan, aku minta tolong ampuni dosa saya dan sebagainya. 那个时候他就求神怜悯他，呀，他要悔改了， Ya, minta ampun, minta ampun, minta ampun ya. 求主怜悯，求主。 Pasal 3 dia ke Niniwe, terus dia orang-orang itu bertobat, kasih abu di kepalanya dan orang itu tidak ada rasanya bertobat. 后来尼尼微城的人，他们悔改了，而且放飞灰尘在他们的头上。 Ya, seperti yang ada di pasal 1, orang-orang di kapal itu melihat Yunus dibuang pun mereka juga berdoa memohon ampun dan percaya Tuhan. 就好像约拿被丢在海中的时候，他们还是为他祷告。 Sebenarnya pertobatan hati itu masalahnya dia dengan Tuhan. 其实我们悔改是他自己跟神的关系。 Kekerasan hati manusia itulah yang menjadi pokok persoalan manusia. 人的心坚定的心，就是我们要学习。 Adakah keputusan diri itu menjadi penghalang bagi diri kita percaya Tuhan? 是我们自己的决定，要相信神，或者不。 Yunus berharap mereka dihukum Tuhan. 我们发现，约拿是希望尼尼微城的人被神 Tapi 处罚， Tuhan tahu hati orang Niniwe 120.000 orang itu bertobat. 但是神知道尼尼微城120万的人需要悔改。 Tidak heran orang yang keras kepala ini Yunus dia tetap marah-marah sama Tuhan. 但是我们发现，这个约拿还是不高兴神这样 Lebih 做， baik aku mati saja. 更好我死好了。 Dan itu diulang-ulang. 意思说，如果神要救他们， Kita tidak tahu ini seperti film tidak happy ending. 我们看好像这一部戏是没有好的结束。 Apakah Yunus itu nanti bertobat sama Tuhan atau tidak? 我们不知道结果约拿是不是有悔改， Karena dia keras kepala. 因为他很硬心。 Orang yang rendah hati belajar mendengar. 谦卑的人是要听人家说的。 Ketika kita melihat semua ini kita belajar ya. 从这些经文我们 Kita 来学习， belajar lagi dari Filipi pasal 2我们来看腓立比书，腓立比 ayat 书 5 sampai 8. 第2 Kita 章 baca bertanggapan ya. 第5到第8节， Filipi pasal 2腓立比书 ayat 第 5 2 sampai 章
dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Benar. Sampai di situ ya. Penulis kitab Filipi adalah Paulus. 我们知道呀，腓立比书是保罗写的。 Kita tahu Paulus adalah orang yang sangat keras kepala. 我们知道保罗也是一个很硬性的人， Dia juga orang yang bawa pangguan. 他也是很固执的人。 Dia bisa mengatakan Yesus rupa Allah sama dengan Tuhan. 但是他可以说，耶稣反起了奴仆的形象。 Yesus itu sama loh dengan Tuhan. 意思说耶稣像神的形象。 Kenapa Paulus bisa mengatakan Yesus itu Tuhan? 为什么保罗能够说耶稣就是神？ Sebelum dia percaya Yesus, dia mengatakan Yesus itu penyesat. 他还没有信主的时候，他觉得耶稣是，意思说是叛逆的， Ajaran tidak sesuai dengan saya. 他的教导是不合理的， Tidak heran Yesus itu disalib. 所以耶稣被钉十字架。 Tidak heran dia juga benci dengan orang Kristen, orang yang percaya Yesus. 所以他没有奇怪，他很恨基督徒。 Kalau kita baca di Kisah Rasul 8, 如果我们注意这个使徒第8章， dia melihat Stefanus mati dihukum dengan dirajam pun dia tega melihat sampai dia mati. 我们发现他看到这个史提反被石头打死的时候，他看了，他也是好像很高兴这样。 Dia senang sekali kalau orang Kristen itu dianiaya. 他很高兴，如果基督徒被逼迫。 Tetapi niat jahat itu ingin membunuh dan menyeret orang Kristen di pasal 9 Kisah Rasul. 到这个使徒第9章，他怎么样的？ Disetop sama Tuhan Yesus. 他怎么样的要去杀害基督徒的时候， Hatinya sudah kobar-kobar membunuh Tuhan Yesus dengan cara orang-orang pengikut Yesus dimatiin. Dia sudah bukan ya. 他希望基督徒全部他要杀死。 Tetapi disetop sama Yesus dengan cara hanya dikasih sinar sinar yang menyilaukan matanya. 但是神禁止他，就单用这个光，使到他照射着他。 Nah, waktu itu dia naik kuda kenceng. 当时好像他是在骑着马，但是有光照着他， Dia jatuh dari kudanya 他就跌下来。 dan dia tanya, Tuhan Yesus tanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？ Mengapa engkau? Siapakah engkau Tuhan? 那时扫罗就问主啊，你是谁？ Tapi Yesus mengatakan, akulah yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. 耶稣说：“我就是那你逼迫的人。” Yesus betul-betul real di dalam mata dia yang buta. 耶稣就使他就在那个时候，他的眼瞎了。 Orang yang seperti Paulus ini dengan kekuatan ekstra secara emosi, secara tenaga, Tuhan stop jebret hanya pakai sinar yang menyilaukan mata. 看到保罗他这样的对基督徒这样的残忍，要他们，意思说他们全部要被他杀灭，但是耶稣只有用光就使他
就停止了。 Jadi Yesus dalam rupanya adalah manusia, tetapi dia adalah Allah sendiri. 耶稣他是人，他也是神。 Sehingga dia buta selama 3 hari. 我们知道他3天下眼了， Dan apa yang dia katakan, kamu pergi ke kota, ketemu Ananias, kamu akan celik matamu. 然后他说去见我的一个仆人阿拿尼亚，他会使你痊愈。 Sehingga Paulus bisa menulis Filipi 2 ayat 5-6 bahwa dia adalah Tuhan. 所以保罗能够写腓立比书，刚才我们读的2章5到8节。 Yang kedua, Yesus juga tidak mempertahankan kesetaraannya dia dengan Allah ketika dia menjadi manusia. 他不以为自己与神同等的为强迫的。 Dia Tuhan harusnya mulia di surga, yang punya kuasa yang luar biasa, maha kuasa. 应该他是在天上很荣耀、很有权威的。 Kalau kita melihat perjanjian lama, orang melihat Tuhan itu mati. 在旧约的时候，人如果看到神，一定是死的。 Orang cuma pegang aja lembu-lembu yang di tempat dipikul itu oleh tabut Allah. Itu pun baru mau pegang aja mati usah. 好像他们人如果刚动到那个约柜，他们都会被杀、被死了。 Musa yang marah, cuman marah, ya kan kesel, nggak boleh masuk ke Kanaan. 就像摩西，因为他生气，不遵从神的命令，他也死了，不能够进入。死的时候不能够进入这个迦南地。 Orang nggak mau menyembah Tuhan, menyembah patung, Tuhan amblesin di tanah, mati terkubur. 人不要敬拜神，敬拜偶像的也被神杀。 Jadi Yesus jadi manusia itu nggak kelihatan Tuhannya seperti apa? Seperti manusia biasa. 我们看耶稣像人一样，跟我们一样。 Dia mau terbatas, dia tidak mau seperti berbeda seperti manusia. Jadi benar-benar dia melepaskan keilahiannya, wajah Tuhannya. Tetapi dia adalah Tuhan. 他要放下自己的神性，其实他是神，但是要跟我们人一样。 Sebagai manusia dia bisa dicobai oleh iblis, bisa dihina manusia, dia bisa berbicara dengan manusia. 他像人一样，他能够被魔鬼试探， Face to face dengan manusia. 面对面跟我们。 Waktu Musa lewat mau ketemu Tuhan aja lewat punggungnya aja, mukanya sudah bersinar, ya. 摩西要见神，你只有看到他的背后。 Jadi Yesus betul-betul setara dengan manusia dan dia tidak mempertahankan kealahannya. Betul-betul seperti manusia, jadi bisa berbicara dengan manusia. 他不以为自己与神同等为强迫的。 Dan Yesus dikatakan di sini menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. 他像人是好像意思说他像人一样。 Jadi Yesus menjadi manusia itu tujuannya ingin cuma melayani manusia. 人耶稣像人一样，他就是要服侍我们世人， Untuk menunjukkan kasih yang besar yang dari Bapa Surgawi dengan kekuatan ilahi yang dia punya, dia bisa membangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang gila sembuh. 他以他的神性能够医治病痛的人，使到瞎眼看见。 Orang 5.000 lapar pun bisa dikasih. 这样多饥饿的人，他都可以给他们吃饱。 Tuhan memperhatikan manusia yang hina, yang terputus dari Tuhan. Dia tidak punya rohani nyambung dengan Tuhan. 那些没有跟神不敬畏神的人， Tuhan hanya ingin menyambungkan manusia yang hampa ini dengan Tuhan. Bisa nyambung, oh Tuhan itu baik gitu. 他只希望我们世人能够跟他亲密，知道原来神是这么的美善。 Dan Paulus mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang mengosongkan dirinya ketika dia menjadi manusia. 我
我们看到耶稣他倒空自己，成为人。 Dia punya kuasa tetapi dia tidak mau menguasai manusia. 他有权威，但是他没有对我们人， Dia juga tidak punya ambisi dengan dunia. 他也没有像我们世人一样。 Bahkan dia menyuruh muridnya kalau pergi kamu nggak usah bawa makanan, nggak ada uang, udah kamu lepas ikutin aja ketemu orang ya. Nanti kalau orang kasih makan ya kamu makan. Ya. 叫他们的门徒去传福音，不必带钱，不必带什么什么。 Dan Yesus melayani 3 tahun lamanya. 我们看到耶稣侍奉3年， Mengajar murid-murid jangan ambisi dengan dunia. 不要看重这个世界。 Yesus menjadi sama dengan manusia, dia lahir seperti manusia. 他像我们人一样， Dia punya papa mama, 他的父母亲， dia bisa kerja 他可以工作， sampai umur 30 tahun. 一直到30岁。 Tetapi 3 tahun setengah dia melayani manusia 但是3年半的时间， dengan kasih ilahi 以属灵的生命 dan merendahkan diri 谦 sampai 卑自己， mati di kayu salib. 一直到死在十字架上。 Dia hidup benar tanpa dosa. 他是没有犯罪， Apa yang dilakukan sesuai dengan jadwalnya Bapa di surga. 他所做的都是神所应许。 Sehingga seringkali Tuhan Yesus melayani, tunggu ya, ini belum waktunya Bapa. 有时我们会这样要等待，侍奉要等待。 Paulus begitu gambaran Yesus melekat dalam diri dia. 他怎么样的保罗怎么样的描述， Dia 他怎么样 merendahkan 的 diri, 亲近他， dia belajar seperti Kristus. 他谦卑自己，像耶 Ketika dia 稣的样 menulis 子。 kitab Filipi ini, dia di penjara 他写腓立比书的时候是在监狱里， dan siap mati dipenggal kepalanya. 他是准备殉道，他的头被砍， Kemungkinan besar dia mati dipenggal kepalanya. 可能是他死的时候是头是被砍下来的。 Hidup mengosongkan diri adalah merendahkan diri, merendahkan hati. 我们能够倒空自己，就是谦卑下来的人。 Opa Oma yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di usia tua kita tidak punya kuasa. 我们年老了好像没有什么钱， Tetapi sebenarnya kita punya banyak. 其实我们很多很多， Kita punya pengalaman kehidupan begitu puluhan tahun yang tidak bisa dilupakan oleh kita. 我们的经验几十年是非常非常多的。 Tidak heran kita selalu berkonflik dengan orang di sekitar kita. 不奇怪，也我们是周围的 Kamu tidak ngerti saya ini siapa? 我们不明白你到底是谁。 Kamu nggak ngerti kamu itu siapa? 哦，你不知道你是谁， Kamu nggak ngerti saya, kamu juga nggak ngerti aku, kamu juga nggak ngerti saya. Jadi bolak-balik antara cucu atau mantu atau semua. 意思说在家庭中有很多的气氛。 Artinya orang tua itu pengen dihargai sebenarnya. 其实我们老人家需要人家尊重， Tetapi kita belajar rendah hati. 但是我们学习。我们要 Yesus 谦卑 mengosongkan dirinya, tidak pernah mempertahankan tahtanya di surga menjadi kekuasaannya. 耶稣他没有他谦卑自己，虽然他在天上是有荣耀，而且是有权。 Tuhan tidak pernah masukin kebencian, kesalahan orang lain di dalam hati dia. 他在他的心中，耶稣在他的心中没有仇恨的，别人的仇恨。 Sehingga Yesus ketika mati di kayu salib malah mendoakan orang yang benci dengan dia. 甚至他被钉死十字架的时候，他还为那些犯人、罪人祷告。 Sehingga kita sebagai orang tua belajar jangan marah-marah, tidak ada gunanya. 所以我们老年的人们其实 Jangan tidak apa mereka tentang kita. 没有意思，人家不明白我们没有关系。 Kadang-kadang kita perlu tutup mulut, ya nggak ada apa-apa, mau gimana lagi? Ya kan kita 不要讲话，不必多讲。 jangan dongkol.
不要 ya. 生气。 Belajar rendah hati aja dia nggak ngerti nggak apa-apa. Suatu hari dia juga ngerti kalau jadi orang tua. 我们要谦卑自己，有一天他老的时候，他也懂了。 Ada satu kata yang mungkin tidak enak ya. 有一句话听来不是 Jangan sakit hati, nanti cepat mati katanya. 不要很容易伤心激痛，因为这样我们会很快死的。 Dan saya punya saudara kemarin saya nengokin 93 tahun. 我有一个亲戚，他已经93 Saya 岁 pernah tanya dia apa resepnya bisa umur nih cicit mama saya 93 tahun masih bisa jalan, masih bisa ke pasar, belanja dagangan dia. 我问他你能够这么长命，他的秘诀是什么？ Masih pakai apa nih cat rambut. 他还可以 Februari kemarin saya 去 ketemu. 工作，去找钱做生意。 Resepnya cuma apa? Jangan banyak mikir katanya. 他的秘诀就是 Anak dia 不要 10. 很多想，有4个儿子， Malah ada satu yang kemarin meninggal ya. 有一个已经过世了。 Saya nggak mau pikirin. 他说我不要很多的思想， Yang penting kasih cu. 要紧就是感 Cuman 谢主 saya kasih cunya ini siapa saya masih meragukan ya. Jadi kita ke sana itu hanya menginjili dan terus menguatkan percaya Yesus. 我到那边就是传福音这样罢了。 Kita belajar hidup benar seperti Yesus. 我们要活好像主耶稣， Jangan simpan kesalahan orang lain dalam diri kita. 不要常做别人的对我们不好的 Yang 事。 penting Tuhan menghargai kita menjadi orang yang benar, tidak emosian dan belajar teguh imannya. 要紧我们神看重我们，我们的信心也要坚定。 Memang tidak pernah mengosongkan diri sebagai orang tua. 其实不简单，要掌控自己成了 Karena kita punya pengalaman banyak yang sudah kita rintis dan air mata keluar. 其实我们的经验太多，而且我们也流了很多的眼 Irit-irit 泪。 pakai uang supaya kita tua punya uang. 省吃省用呀，储蓄钱，希望我们老的时候 Mungkin 有钱 kita 钱 punya anak boros-boros, gufut kita jengkel. 可能我们的孩子呀，他们很会用钱，我们跟着不高兴。 Tapi kita belajar nanti dia juga ada pengajarannya. 我们学习有一天他也 Serahkanlah 知 segala 道 yang kita tidak bisa terima kepada Tuhan, doa saja. 什么我们觉得我们不能够接纳的，我们交托给主。 Kata yang tidak baik tadi ya jadi pelajaran. Kalau sakit hati cepat. 很难过，很 Ini tidak enak memang, tidak enak karena dongkol ya. 因为我们气嘛，愤怒。 Kita belajar kalau bisa ya kayak mak saya 93 如果可以，我们 Ai jalan Ciuse iya ini. Oh Ciuse. Tepuk tangan. Resepnya apa ini? 它的秘密是什么？秘密什么？为什么你可以这样长命啊？这兰主对啊，你的秘诀是什么？呀，秘诀是什么？这么长寿。保持心情愉快。哦，你要不是嘎吉他， Luar biasa. 嘎吉他 terus。 Berarti jangan sakit 不管是 hati ya 忧，不管是喜，保 Biarpun 持正 senang apa susah apa nggak senang, pokoknya tetap sukacita. Nah, berarti Ai tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Ya, Ai. 所以我们心中没有仇恨。 Kita menutup dengan Lukas 18 ayat 14. 我们结束今天的讲道，我们看路加福音18章14节下半节。 Lukas 18 ayat 14. 路加18章14节下半节。 Kita bahasa Indonesia dulu ya. 先用印尼语来读，才用中文。 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ya dirinya diganti ya. Jadi rendah hati aja ya, bersama ya. 1, 2, 3. Barang siapa meninggikan hati, ia akan direndahkan. Barang siapa
merendahkan hati, ia akan 路加福音18章14节下半节，因为凡自高的必降于卑，自卑的必升为高。我们低头祷告。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美你。谢谢你清晨再次给我们有机会与健康，来到你的施恩宝座前。我们已经歌颂赞美你，我们也已经听了你美好的信息。感谢你主耶稣，希望我们每一个年长的弟兄姐妹们，我们学习，无论我们处在什么地方、什么环境，我们都要成为谦卑的神的儿女。我们要成为有好榜样的年长的弟兄姐妹，这样我们可以成为多人的祝福，可以成为合神心意的基督徒。主啊，你祝福我们每一个在座的弟兄姐妹们，我们都向神你感恩，因为我们已经能够吃到这样的年龄，都是主你莫大的恩典，让我们能够健康、平安，而且丰富有余的来到主你的面前。让今天的正道，我们不是单单听，但是我们能够成为行道的人。我们再一次的真正的能够成为谦卑的神你的仆人，这样因为谦卑人，神就要高举他。感谢你主耶稣，垂听祷告，奉主圣名求的。谢谢。谢谢计划传道正道，也谢谢听着传道翻译。 Terima kasih pada Sifra Contoh dan terima kasih pada Sidin Contoh sebagai penerjemah. 我们要唱一首歌来收奉献，第12首。 Dengan satu pujian kita akan mengambil kolektor nomor 12. Puji-pujian nomor 12. 一生献给你， Hidupku bagimu. Semua
请的段弟兄代祷，谢祷。我们在天上的父，主啊，满心感谢赞美你。今天早上，主啊，你再一次给我们每一个家庭的弟兄姐妹们，主啊，可以有机会再一次来到主你的施恩宝座前，主啊，我们要敬拜你，赞美你。天上帝借着主你的使女今天所说的话，主啊，有关这个谦卑的信息，天上帝，主啊，让我们每个人能够学习主来实行这个谦卑的道理。天上帝，这时候你再次也给我们有这个奉献的机会，让我们把从主你得来的一部分金钱献在主你的脚前，求主你分别为圣，让这些金钱可以使用在圣工上。我们恭敬的把以下时间全然的交托，祈求感谢祷告，奉靠主耶稣圣名所求的，阿们。请坐。Silakan duduk.有请李牧师代祷。Ya, dipersilakan Pendeta Lydia. Mari kita berdoa. 天父，我们感谢你，给我们都有机会来赞美敬拜你。施恩祝福每一位弟兄姐妹们。主啊，特别我们今天在病痛当中的弟兄姐妹，求主你开恩怜悯，求主你医治。有在家里的或者在这里的，他们能够来教会敬拜你的，你求你的恩手触摸他们，按在他们身上，哪里有不舒服的地方，求主医治他们。感谢主。主啊，我们也感谢主，家庭诗班每一个星期五都能够准时的练习诗歌，求主施恩祝福家庭诗班的每一位弟兄姐妹。我们这时候也要为做莲花姐妹，昨天晚上已经蒙主恩召，将这几天的安慰礼拜都向你交托，你亲自来安慰他的家人。主耶稣，我们也将教会的前途向你交托，求主继续施恩祝福每一个传道牧师、长子们，还有礼拜天要开长子会，也求主你施恩带领，让所做的决定都是有主的智慧，从主的智慧而来。谢谢主耶稣，祝福我们每一个人学习谦卑，更加谦卑在主面前，像耶稣一样，因为我们要做耶稣的门徒，我们就要学习耶稣的榜样。感谢主，听我们祷告，奉耶稣的名求，阿们。阿们。还没有念主祷之前，我们再唱一首歌，第5首。我的神，我要敬拜你。 Sebelum kita doa Bapa kami, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sebuah lagu nomor 5.
Allah Bapa kami，我们在我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。崇拜到此结束，谢谢大家，上帝祝福。Sampai di sini persekutuan kaum hari ini. Dipersilakan duduk.